Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan pentaksiran berterusan yang kedua dalam subjek PAKK 1152 iaitu subjek kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pendidikan awal kanak-kanak. Analisis yang saya buat dalam video adik Amar yang bertajuk Sayangilah Malaysiaku adalah tentang peraturan umum berbahasa yang dipecahkan kepada konteks komunikasi, kelancaran dan intonasi, air sekali ialah gaya bahasa, dan analisis yang seterusnya ialah tentang kesantunan dalam berbicara yang merangkumi aspek menyantuni kanak-kanak, rakan, orang dewasa atau ibu bapa. Jadi, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Afina binti Mak Jamil, pemegang nombor matriks 20212423400083. Pensyarah kepada subjek ini ialah Cikgu Azali bin Jumaret. Antara tajuk yang saya analisis dalam sebuah video kanak-kanak yang berpidato yang pertama ialah peraturan umum berbahasa. Peraturan umum berbahasa terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah peraturan sosial-linguistik. Peraturan sosial-linguistik ini dibahagikan kepada dua bentuk. Yang pertama iaitu hubungan sosial antara penyampai dan pendengar. Kegunaan peraturan sosial-linguistik ini adalah untuk mengawal ketertiban seseorang ketika bertutur dengan orang lain. Contohnya, menggunakan kata sapaan yang betul. Seperti yang dapat dilihat dalam video kanak-kanak tersebut, kanak-kanak ini menggunakan panggilan Datuk kepada atlet-atlet di negara kita sebagai tanda hormat kepada mereka kerana telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Manakala teknik bertahan dan menyerang, itulah Datuk Lee Chong Wei, badminton dalam genggaman. Peraturan umum berbahasa yang kedua ialah peraturan linguistik. Peraturan linguistik ini berkaitan dengan peraturan penggunaan bahasa di mana ia menitik beratkan tentang ketepatan bentuk dan binaan bahasa. Antaranya ialah penggunaan ganti nama diri yang tepat dalam komunikasi lisan. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat tiga jenis kata ganti nama diri. Yang pertama, kata ganti nama diri yang pertama seperti saya. Kata ganti nama diri yang kedua seperti kita. Dan kata ganti nama diri yang ketiga seperti mereka. Selain itu, peraturan linguistik ini juga menggunakan tanda baca seperti tanda soal, koma, titik dan sebagainya mestilah dipatuhi dalam komunikasi bertulis. Jadi dalam video kanak-kanak tersebut, kanak-kanak ini menggunakan kata ganti nama diri yang pertama iaitu saya. Kata ganti nama diri pertama ialah kata ganti nama diri yang digunakan untuk merujuk secara halus dan hormat atau lebih formal semasa berbicara dengan semua golongan tanpa kira status, darjat maupun usia. Kecuali kata ganti nama diri saya ini tidak digunakan jika kita berkomunikasi dengan raja, sultan. Saya Amar Mikail bin Ahmad Fitri Ashwali. Peraturan umum yang terakhir ialah peraturan pragmatik. Apakah itu pragmatik? Pragmatik adalah kajian mengenai interaksi di antara penutur dan juga pendengar dan semua elemen-elemen yang terdapat pada mesej yang ingin disampaikan. Peraturan pragmatik ini juga dikenali sebagai kemahiran bahasa sosial. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh video kanak-kanak tersebut, kanak-kanak ini dapat mengambil bahagian dalam aktiviti yang
Seterusnya, kanak-kanak ini telah dalam lingkungan umur 5 hingga 6 tahun sudah boleh menyusun ayat dengan betul dan ayat yang disusun itu dapat difahami oleh pendengar. Selain itu, boleh menggunakan bahasa yang kreatif dan kritis. Fizikal dan mental juga menjadikan negaraku Malaysia untuk terus maju selari dengan pencapaian akademi dan sukan yang cemerlang. Baiklah, kita teruskan dengan peraturan umum berbahasa yang seterusnya, iaitu dalam aspek konteks komunikasi. Menurut Brown and Yule 1983, konteks komunikasi ini merupakan satu kaedah yang perlu menggunakan pendekatan pragmatik dalam menganalisis wacana ketika penggunaan bahasa. Apa yang nak disebutkan di sini ialah seperti yang kita kaitkan dalam peraturan pragmatik sebentar tadi. Kanak-kanak ini dapat menggunakan tata bahasa yang betul serta ayat yang betul dalam menyampaikan sesuatu ucapan atau ketika mereka berkomunikasi. Terdapat 7 ciri-ciri dalam konteks komunikasi, tetapi hanya beberapa bilangan sahaja yang dapat saya analisis dalam video kanak-kanak tersebut. Ciri-ciri konteks komunikasi yang pertama ialah penutur dan pendengar. Penutur dan pendengar ini merupakan peserta yang terlibat dalam aktiviti pengucapan yang dilakukan. Seterusnya, sebagai penyampai, mestilah mengambil tahu tentang latar belakang pendengar seperti umur, latar belakang sosial ataupun budaya seseorang itu. Selain itu, jika penutur ini tahu dan mengenali serta mengkaji tentang latar belakang pendengarnya, maka mudah untuk penutur tersebut menginterpretasikan topik yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, jika pendengar tersebut merupakan dari kalangan orang yang dewasa, jadi mudah untuk penutur menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik dan lebih tinggi. Mudah untuk pendengar fahami. Seperti yang dapat lihat dari video kanak-kanak tersebut, pendengar yang terlibat dalam pengucapan pidato itu ialah terdiri daripada para juri, guru-guru serta ibu bapa. Jadi dari situ mudah untuk kanak-kanak tersebut menceritakan topiknya, iaitu Sayangilah Malaysiaku. Boleh difahami oleh orang yang lebih dewasa kerana jika berkait dengan Malaysia, kebanyakan fakta yang isi-isi yang dikeluarkan merupakan fakta yang berkemungkinan besar tidak akan diketahui oleh golongan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang patuh pada waktu, para jemputan, guru-guru, ibu bapa, seterusnya sidang hadirin, pemegang amanat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita, Malaysia prihatin. Saya Amal Mikail bin Ahmad Fitri Ashwali ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sayangi Malaysiaku. Ciri konteks komunikasi yang kedua pula ialah latar peristiwa. Latar peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai tempat, keadaan psikologi penutur dan pendengar atau semua perkara yang menyebabkan berlakunya peristiwa percakapan. Antara latar peristiwa yang terlibat ialah latar peristiwa tempat, latar peristiwa masa dan latar peristiwa suasana. Jadi apa yang saya dapat analisis dari video kanak-kanak tersebut ialah tempat kanak-kanak itu menyampaikan pidato tersebut. Mungkin kanak-kanak tersebut menyampaikan pidato di rumahnya kerana
Semasa pidato itu berlangsung, COVID sedang melanda negara kita. Jadi semua rakyat tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan kanak-kanak itu mengambil inisiatif untuk merakamkan videonya di rumah. Seterusnya adalah suasana. Suasana pada ketika kanak-kanak itu menyampaikan pidato tenang. Jadi apabila suasana yang tenang dan jauh daripada persekitaran yang bising, maka jadi mudah untuk kanak-kanak tersebut memberi fokus terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Perkara itu sudah cukup menjadikan negaraku Malaysia yang ku sayangi. Ciri-ciri konteks komunikasi yang ketiga ialah penghubung. Penghubung merupakan cara yang digunakan penutur untuk menyampaikan maklumat-maklumatnya. Maklumat ini dapat disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Jika secara lisan, dapat dijalankan secara langsung tanpa adanya perantaraan seperti telefon bimbit maupun surat menyurat. Seperti yang dapat dilihat daripada video adik Amar itu, secara umumnya, kaedah yang digunakan oleh adik Amar ialah kaedah secara lisan, di mana dia menyampaikan pidato tersebut tanpa menggunakan sebarang peralatan perantaraan. Adik Amar hanya merakamkan video tersebut dan kamera menjadi saksi audiens. Malaysia telah membangun dengan pesatnya. Lihatlah, kita ada Cyberjaya, Putrajaya, bangunan KLCC. Yang keempat ialah laras bahasa. Laras bahasa yang dipilih oleh penutur dan pendengar mestilah bersesuaian dengan keadaan. Seperti yang telah disebut sebentar tadi, pendengar kepada pidato adik Amar ini ialah terdiri pada golongan juri ibu bapa. Jadi, laras bahasa yang digunakan mestilah formal. Kanak-kanak ini menggunakan bahasa yang formal dan baku. Jadi, adik Amar ini, laras bahasa yang digunakan oleh adik Amar ini bersesuaian kerana dia menyampaikan pidato. Seperti mana yang kita ketahui, pidato memerlukan laras bahasa yang formal serta tidak bercampur dengan dialek yang tidak sepatutnya. Oleh itu, jadi mudah untuk pendengar dewasa seperti ibu bapa dan para juri itu untuk memahami isi-isi yang disampaikan. 2020 ini merupakan tahun melawat Malaysia, tetapi apakah daya tidak dapat diteruskan. Di samping itu, ciri-ciri konteks komunikasi yang seterusnya ialah bentuk pesanan dan maklumat. Penutur haruslah menyampaikan maklumat yang tepat. Pesanan dan maklumat ini bersifat fundamental, iaitu sifat-sifat yang datang dari dasar. Maklumat yang disampaikan juga mestilah berfokuskan kepada pendengar. Sebagai contoh, adik Amar menyampaikan tentang sayangi Malaysiaku. Jadi apa yang ditekankan dalam video tersebut ialah tentang peranan masyarakat. Seperti yang mana kita tahu, ibu bapa dan juri juga merupakan masyarakat yang dapat membantu untuk meningkatkan imej negara kita. Contohnya, jika pendengar mengkhususkan tajuk itu kepada satu jantina atau umur, maka maklumat yang disampaikan juga haruslah khusus dan tepat. Daripada contoh video adik Amar tersebut, maklumat yang disampaikan oleh adik Amar ini tepat dengan topik yang dibincangkan, iaitu sayangi Malaysiaku. Contohnya, adik ini memberi fakta tentang rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, tetapi mereka tetap bersatu hati. Semangat perpaduan telah lama diterapkan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka tetap bersatu padu walaupun mempunyai latar belakang, agama, adat resam dan budaya yang berbeza. Ciri-ciri konteks komunikasi yang terakhir ialah peristiwa percakapan.
Peristiwa percakapan ini mestilah mewadahi kegiatan percakapan di mana setiap peristiwa percakapan yang dilakukan akan menghasilkan bentuk wacana tersendiri. Okey, seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi, adik Amar ini, contoh peristiwa yang digunakan oleh adik Amar ini ialah berpidato. Seperti mana yang kita ketahui, pidato, sajak maupun syarahan mempunyai isi dan cara menyampaikan yang berbeza. Dari situ apa yang kita dapat lihat, peristiwa percakapan yang disampaikan oleh adik Amar itu tepat dengan pidatonya. Saya, Amar Mikail bin Ahmad Fitri Ashwali, ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sayangi Malaysiaku. Analisis yang saya lakukan seterusnya ialah kelancaran dan intonasi. Apakah itu kelancaran? Kelancaran ialah kebolehan kanak-kanak itu untuk bertutur dengan baik tanpa ada sebarang masalah dan gangguan. Kefasihan juga merupakan salah satu kebolehan untuk kanak-kanak tersebut bercakap dengan lancar dan jelas dan serta dapat menyebut perkataan dengan betul. Seterusnya, intonasi pula menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, iaitu intonasi bermaksud nada suara yang mempunyai tone tinggi, mendatar atau rendah ketika mengeluarkan sesuatu ayat. Penggunaan intonasi yang berbeza dapat bentuk ayat seperti ayat penyata, ayat tanya atau ayat kehendak. Misalnya, ayat tanya biasanya mempunyai intonasi yang naik, manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun ketika di hujung ayat. Antara kelancaran dan intonasi yang dapat saya analisis dalam video kanak-kanak tersebut ialah kanak-kanak ini dapat menyampaikan pidato dari awal hingga akhir tanpa ada sebarang masalah seperti gagap, serta kurangnya penggunaan kata yang dapat membuatkan pidato itu bosan seperti ataupun dalam intonasi pula ialah kanak-kanak ini menggunakan intonasi yang tinggi ketika menyatakan sesuatu fakta yang penting pada awalnya dan mendatar pada hujung ayat. Walaupun negara Malaysia tidak besar, tetapi ia terkenal di seluruh dunia. Ini adalah kerana pertama, keamanannya, kedua, kepimpinannya, dan yang ketiga, keindahannya. Seterusnya, saya menganalisis tentang gaya bahasa. Terdapat 3 jenis gaya bahasa dalam komunikasi bahasa Melayu, iaitu pengulangan, penegasan serta perbandingan. Tetapi apa yang saya dapat analisis hanyalah 2, iaitu tentang pengulangan dan penegasan. Pengulangan merupakan unsur pengulangan yang berlaku pada kata ungkapan, barisan atau ungkap. Seperti yang dapat dilihat dalam video adik tersebut, kanak-kanak adik Amar ini menggunakan pengulangan jenis anafora, iaitu pengulangan pada baris pertama pantun, di mana adik Amar mengulang perkataan tak pada permulaan pantun tersebut. Hadirin yang dihormati sekalian, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, maka tak kata. Gaya bahasa penegasan pula, adik ini ingin menekankan tentang Malaysia menjadi satu negara yang gah kerana sifat pemimpin yang handal. Dari sifat kepimpinan itu juga dapat menjaga rakyat dan menyebabkan negara kita damai tanpa ada sebarang pergaduhan. Oleh itu, gahnya Malaysia hari ini merupakan hasil-hasil perancangan mantap pemimpinnya dan rakyatnya yang menolak keganasan dan perkauman. Aspek yang seterusnya yang dapat saya analisis dalam video tersebut ialah tentang kesatuan dalam berbicara.
Kesantunan dalam berbicara. Kesantunan merupakan kesantunan bahasa ialah kesopanan serta kehalusan bahasa yang digunakan semasa bertutur, tidak kira secara lisan atau bukan lisan. Secara umumnya, kesopanan merangkumi dari segi aspek penggunaan bahasa yang baik, beradab dan menghormati para pendengar. Secara meluas, kesantunan dalam berbicara ini bukan sahaja melibatkan aspek verbal ataupun lisan, bahkan boleh dikaitkan dengan aspek non-verbal iaitu dari segi pergerakan ataupun mimik muka seseorang tersebut. Misalnya tingkah laku, mimik muka dan nada suara. Maksud kesantunan dalam berbicara dari pendapat tokoh, terdapat 3 tokoh yang dapat saya analisis. Yang pertama ialah Asma Haji Umar pada 2000 menyatakan bahawa penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Maksud kesantunan dalam berbicara daripada tokoh yang kedua pula iaitu Watts et al. 1992 menyatakan perlakuan bahasa yang digunakan untuk menekankan keseimbangan hubungan interpersonal dalam satu kumpulan sosial. Dan pendapat tokoh yang terakhir iaitu Fraser dan Nolan 1981 berpendapat bahawa kesantunan itu berlaku apabila kontrak perbualan yang digunakan oleh penutur dan pendengar sebagai usaha untuk mengekalkan komunikasi yang harmoni tanpa menimbulkan sebarang permasalahan. Kita masuk seterusnya iaitu kesantunan dalam berbicara secara verbal. Verbal ini merupakan komunikasi seharian yang menggunakan bahasa atau percakapan secara langsung dengan cara yang sopan dan beradab. Verbal ini sentiasa ditonjolkan terutamanya semasa bercakap dengan orang lain, bergurau senda dengan rakan-rakan, menyampaikan maklumat, bertanyakan sesuatu dan membuat ucapan kepada orang sekeliling. Kesantunan bahasa secara verbal ini dapat kita aplikasikan melalui internet, radio dan pengucapan awam. Seperti yang kita dapat lihat dari video adik Amar ini, dia menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan tidak mengeluarkan satu patah pun bahasa yang dapat menggores hati para pendengar atau bahasa yang tidak sopan. Dari bahasa yang baik dan sopan dapat mencerminkan peribadi yang mulia dan rasa hormat kepada pendengar. Jadi menunjukkan perilaku dari bahasa yang sopan ini juga dapat menunjukkan perilaku seseorang merupakan norma berbahasa dalam sesuatu masyarakat. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia sangat menekankan dalam aspek kesantunan dan berbudi bahasa ketika berbicara dengan orang lain. Jadi, dalam aspek verbal yang pertama, apa yang kita dapat jelaskan ialah dari segi bahasa yang baik, sopan dan beradab. Contoh bahasa baik di dalam video adik Amar tersebut ialah kanak-kanak tersebut memberi kata sapaan panggilan hormat. Contohnya, memberi salam sebelum memulakan ucapan pidatonya. Panggilan hormat seterusnya, dia menggunakan panggilan hormat yang digunakan kepada berada dalam sistem protokol. Apakah itu sistem protokol? Sistem protokol penting bagi mewujudkan kepribadian negara dalam panggilan hormat yang menunjukkan gelaran, jawatan atau darjat. Apa yang disebutkan oleh adik Amar, dia menyebutkan tentang yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, di mana sistem protokol di situ ialah Tuan Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, barisan para hakim yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang patuh pada waktu, para jemputan, guru-guru, ibu bapa, seterusnya sidang hadirin, pemegang amanat bangsa. Seterusnya ialah kesantunan
dalam berbicara non-verbal. Non-verbal merupakan satu komunikasi bahasa yang tidak menggunakan kata-kata atau lebih dikenali sebagai bahasa tubuh, tetapi dilaksanakan dengan cara yang lebih beradab dan sopan. Maklumat yang disampaikan melalui isyarat tubuh ialah seperti mimik muka dan pandangan mata. Komunikasi mata. Komunikasi mata ini dapat digunakan supaya pendengar dapat memahami maklumat dengan mudah. Selain itu, penutur jika melakukan komunikasi mata, penutur dapat mengesan sama ada pendengar memberi tumpuan dan berminat dengan ucapan yang diberikan. Selain itu, jika penutur memberikan komunikasi mata dengan pendengar, jadi pendengar dapat menilai adakah penutur itu yakin maupun gugup dalam menjalankan sesuatu pengucapan awam. Seperti dalam contoh video di sebelah yang saya tayangkan, kanak-kanak tersebut berani untuk bertentangan mata dengan kamera. Hal ini demikian kerana kamera tersebut boleh diumpamakan sebagai audiens. Dan kasih atau cinta kepada sebuah negara yang menjadi tempat sesuatu masyarakat, termasuk saya, Benau. Yang seterusnya dalam aspek non-verbal ialah kedudukan tubuh dan pergerakan badan. Kedudukan tubuh dan pergerakan badan biasanya menunjukkan tanggapan kita terhadap sesuatu perkara. Pergerakan tubuh ini boleh memberikan tanggapan tentang keyakinan, bersedia dan bertenaga. Sebagai contoh, jika penutur itu banyak bergerak ke sana dan ke sini, itu menunjukkan bahawa dia tidak ada keyakinan dan mungkin tidak bersedia untuk menyampaikan sesebuah ucapan. Dalam video kanak-kanak tersebut, kanak-kanak itu menundukkan sedikit tubuhnya pada awal ucapan sebagai tanda hormat kepada para juri dan hadirin yang lain. Dia juga menepakkan tangan sambil menyampaikan pidato. Dari pergerakan tubuh itu, apa yang dapat saya analisiskan bahawa adik Ahmad ini menggunakan pergerakan tangan yang baik serta menunjukkan keyakinannya ketika berada di atas pentas. Saya Ahmad Mikail bin Ahmad Fitri Ashwali. Kesantunan non-verbal yang terakhir ialah mimik muka. Mimik muka merupakan satu ekspresi wajah yang dibuat dan merupakan jenis komunikasi non-verbal yang sering masyarakat gunakan dalam komunikasi harian mereka. Dengan mimik muka ini, apa yang kita dapat menilai perasaan seseorang sebelum dia melontarkan kata-kata atau maklumat yang ingin disampaikan. Seperti yang dapat dilihat dalam video kanak-kanak ini, kanak-kanak itu menyampaikan pidatonya dengan mimik muka yang manis dan senyum. Apa yang dapat kita simpulkan dari situ? Kanak-kanak ini sentiasa berfikiran dan membawa aura yang positif ketika menyampaikan ucapan dan adik ini menunjukkan wajah yang manis ketika berbicara dengan audiens dan para juri. Cintailah negara perpaduan kita ini. Itu sahaja analisis yang dapat saya lakukan pada video adik tersebut. Sekian, terima kasih.